Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati PhD Dr. Abdul Rahmi, Ketua Academic Capacity Development HCA, juga kemudian Kepala Rektor Academic UiTM Campus Johor, yang berusaha Encik Hashim selaku Ketua Pengajian Pengajian Sains Maklumat KPP UiTM Puncak Perdana. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan warga Pusat Pengajian Sains Maklumat, baik yang berada di Puncak Perdana maupun yang berada di kampus-kampus negeri yang lain, iaitu dari Kelantan, Sarawak, kita juga ada di Sembilan, dan juga tidak. Jadi majlis kita mengalukan ceramah berbutan dia orang yang paling layak untuk bercakap tentang topik kita pada petang ini, iaitu pelaksanaan dan amalan kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran di UiTM. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, majlis kita mempersilakan Dr. Mat Razli untuk menyampaikan ceramah beliau. Untuk makluman, insyaAllah dia ada juga soalan-soalan yang ingin kita di sini nanti. Jadi boleh ya? Boleh tanya soalan. Okay. So, baiklah, tuan-tuan akan di mana ceramah yang disampaikan oleh Dr. Razli. Terima kasih. Tusin, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan Pusat Pengajian Sains Maklumat kerana sudilah memberikan saya sedikit masa untuk bercakap tentang isu-isu pengurusan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, especially daripada aspek pengoperasian. Untuk makluman, saya meminta maaf kerana tidak dapat hadir secara fizikal ke Puncak Perdana disebabkan pada asal jadual saya kosong pada waktu pagi tadi, tetapi saya difahamkan oleh AR saya, dia telah mengaturkan perbincangan dengan UCS, pengurusan tertinggi UCS, berkenaan dengan usaha untuk mengurangkan lantikan pentadbir akademik. So itulah salah satu portfolio saya, kalau saya boleh jelaskan sedikit. Pertamanya saya bila melihat kapasiti akademik, dia bukan sahaja tertakluk kepada pelajar, kapasiti pengambilan pelajar dan sebagainya. Saya juga diamanahkan untuk melihat secara keseluruhan kawalan bajet bagi pengurusan akademik, dan antara kawalan bajet ni termasuklah juga jumlah lantikan pentadbir akademik di keseluruhan sistem. Dan baru-baru ini telah juga dimasukkan sekali dalam bagi pengurusan penggantian waran pensyarah. So banyaklah isu-isu yang berkaitan dengan kita secara keseluruhan yang perlu dilihat oleh pejabat TNCAA di bawah kapasiti saya. So saya bila saya bercakap dengan Dr. Hussein, saya dimaklumkan dia adalah antara di bawah perbincangan kita ataupun talk hari ini adalah berkaitan dengan pembelajaran teradun. Saya difahamkan berfokuskan especially tentang isu-isu KS dan sebagainya lah. So saya mungkin saya nak share slide yang saya gunakan ini biasanya digunakan bagi latihan ataupun taklimat ketika mesyuarat dekan-dekan, especially bila berbincang tentang pengurusan pengajaran dan pembelajaran secara makro yang melibatkan KS. So mungkin ada yang saya tak cover dalam slide saya, boleh tanya, tapi saya rasa apa yang selalu saya bentangkan kepada dekan-dekan dan juga PNC patut didengar kan kepada staf-staf akademik kita supaya kita boleh memahami apa yang berlaku di peringkat pengurusan tertinggi dan apa yang kita lihat pelaksanaannya di peringkat pengoperasian, especially bila kita melaksanakan PNP. So tanpa melengahkan masa, saya terus
share slide saya. So saya mungkin minta maaf jika slide saya berbeza sedikit dengan apa yang diharapkan, tapi macam saya sebutkan tadi, kita boleh pada sesi soal jawab nanti mungkin ada yang saya tak cover, bolehlah menanyakan soalan untuk saya jawab insya-Allah. Okay, so saya mula, boleh nampak saya punya slide? Boleh. Okay. Data. Boleh ya. Okay, so saya mulakan sedikit latar belakang dengan apa yang kita lihat ketika ini. Mungkin ramai tertanya kenapa kita punya pelaksanaan PNP sekarang tidak seperti dahulu dan saya faham di Jabatan NCAA faham sebab isu tentang mungkin kita kata beban kerja ataupun isu berkenaan dengan load yang perlu dilaksanakan oleh pensyarah semakin berat tambahan pula sekarang kita dapati terdapat pula kekangan apabila PTJ memohon peruntukan bagi lantikan sama ada syarahan sambilan ataupun PTFT part time full time. So kalau kita lihat di paparan kita berkenaan dengan pengurusan kos dan penyerahan pendapatan telah menjadi satu isu utama yang dibincangkan di peringkat pengurusan tertinggi UiTM. So dan strategi ataupun inisiatif bagi pengurusan kos dan penyerahan pendapatan telah diputuskan seawal kalau kita lihat di sini pada melalui perkeliling Naib Chancellor bilangan tahun 2020 so 2021 kita telah laksanakan dan antara yang kita lihat kenapa berlaku perubahan yang besar kalau dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan sebelum ini, poin nombor 3 tu adalah satu rombakan yang besar di mana berlakunya pemusatan bagi pengawalan kos dan perbelanjaan yang melibatkan akademik PNP especially yang telah dipusatkan di pejabat TNCAA. So jika ini saya rasa the turning point yang mana kita lihat kalau daripada segi kawalan dan daripada kita lihat daripada segi leeway untuk PTJ melaksanakan pengoperasian berdasarkan perancangan mereka adalah terhad bila bajet yang dahulunya diberi dalam wang pengurusan yang diberikan kepada PTJ masing-masing telah ditarik dan dipusatkan di pejabat TNCAA. So impact direct yang kita lihat adalah daripada segi semakan bagi every time bila nak membuat permohonan lantikan PTFT ataupun syarahan sambilan, so kita dimestikan pejabat TNCAA bila saya sebut kita tadi pejabat TNCAA diwajibkan untuk melakukan scrutiny dan due diligence dan impaknya kepada PTJ adalah dahulunya pelan pengoperasian bagi pelaksanaan PNP KS dan sebagainya terletak di peringkat PTJ sahaja. Bagaimanapun apabila berdasarkan perkeliling ini so apabila PTJ ingin memohon lantikan PTFT dan syarahan sambilan, so pelan pengoperasian agian KS perlulah diserahkan kepada pejabat TNCAA untuk kami pun untuk proses verifikasi di peringkat kami. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, isu tentang kita pun faham kalau sekarang kita bercakap tentang kos dan sebagainya, sebenarnya di pejabat TNCAA dah pelbagai TNC telah melaksanakan sedikit demi sedikit kalau sama ada kita perasan atau tidak fasa-fasa kawalan pengoperasian akademik. So dan pejabat TNCAA telah dan mantan-mantan TNCAA sebelum ini telah nampak bahawa isu ini akan berlaku dan pelbagai inisiatif telah diambil daripada pelbagai angle untuk memastikan pengoperasian akademik masih boleh berjalan walaupun dengan kekangan sedikit kekangan dan kekurangan yang wujud akibat daripada pengurangan bajet bagi pengoperasian akademik. So kalau kita lihat di situ daripada tahun 2015 sebenarnya kita dah ada perkeliling akademik bilangan 9 2015 yang membincangkannya tentang panduan pelaksanaan pembelajaran teradun. So bukan kalau setelah kita bercakap tentang hybrid dan sebagainya, so
the initiative untuk membudayakan hybrid for many reasons bukan saja for delivery tapi juga bagi memastikan kita boleh melaksanakan kita punya pengoperasian dengan pengurangan kos. Kita telah bincangkan seawal 2015. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat kita solidify apa yang dimaksudkan dengan proses pengoperasian dan pengkuliahan dan penyampaian pengajaran melalui surat perkeliling akademik bilangan 1 2017. Yang inilah yang menggariskan praktis atau norma yang kita guna pakai sekarang, especially daripada segi saiz minima kumpulan kelas dan pengoperasian pelaksanaan mass lecture. So dekat sini dinyatakan hasrat untuk melaksanakan mass lecture dan apa dia saiz minima yang dibenarkan di bawah pejabat TNCAA. Okey, kemudiannya pada tahun impak pada berkenaan dengan lantikan pensyarah PTFT secara kontrak dan pentadbir akademik telah diputuskan pada MEU bilangan 36 tahun 2020 yang mana menyatakan dengan pertama kali menyatakan bahawa kawalan dan laporan berkenaan dengan lantikan PTFT secara kontrak dan pentadbir akademik perlu dilihat dengan penyasaran pengurangan lantikan. So dah ada 2020 tu. So itu adalah the turning point lah macam saya sebutkan tadi. MEU kepada Pilihan Chancellor lah yang menyatakan pada tahun itu pada tahun-tahun seterusnya berlaku pengurangan sebanyak 30%. So secara biasanya dengan dekan-dekan dan PNC saya akan sharekan bajet lah, tapi untuk makluman semua, so saya guna just percentage 30% pengurangan bajet melalui pengurangan lantikan. So kemudian diikuti tadi yang saya sebutkan tadi masa slide pertama tadi, Lieutenant Chancellor. So arahan bagi melaksanakan pengurangan kawalan kos dan pengurangan ini, so pemusatan kawalan perbelanjaan diletakkan di pejabat TNCAA. So mungkin pada ketika itu kita tak nampak sangat sebab kita dalam fasa COVID. So kita tak nampak sangat impak tapi saya rasa semua rakan-rakan sekalian mungkin kita dah start nampak implikasi pengurangan dan pemusatan kawalan ni apabila kita kembali semula ke kampus. So dan implikasi tentang impak pengurangan belanjawan yang diberikan oleh pihak kerajaan juga disebut semula yang di mana bukan saja dari segi lantikan tetapi pada 2021 melalui perkeliling bendahari bilangan 3 so dinyatakan bahawa UiTM perlu mengasingkan dan mengenal pasti program-program yang kita sebut sebagai program-program yang dibiayai. Biasanya kita guna term program perdana dan program-program yang tidak dibiayai di bawah anggaran belanjawan mengurus yang dihantar tiap-tiap tahun kita hantar kepada kementerian KPT dan juga JPA. So untuk makluman semua perkeliling bendahari ini menggariskan apa yang sebelum ni mungkin tidak dikongsikan kepada warga. So bahawa ketika bila kita terima bajet yang kita diumumkan setiap tahun UiTM terima bajet melalui belanjawan tahunan. So apa yang kerajaan berikan contohnya kita ada 180,000 pelajar. So kita ingat belanjawan yang kita terima cukup untuk melaksanakan pengoperasian akademik bagi 180,000 pelajar. Sebenarnya tidak tepat JPA dan kementerian bila mengira belanjawan so mereka mengira belanjawan hanya bagi program-program prasiswazah. So misal katalah kita ada 20,000 ataupun 30,000 pelajar postgrad so bila kerajaan mengira belanjawan so mereka bagi belanjawan bukan bagi 180,000 pelajar tapi sebenarnya adalah bagi 180,000 tolak 30,000 pelajar postgrad bersamaan dengan 150,000. So dalam perkeliling bendahari bilangan 3 2021 so apa yang berlaku hasil daripada ketetapan tagihan belanjawan mengurus so kita mula asingkan program-program yang kita panggil perdana dan program self funding. So itu yang kita kenal pastilah, kita mula kenal pasti
program-program self funding, dan pada tahun 2022 setelah perbincangan yang lama juga kita berbincang bagaimana untuk pastikan tadi bajet yang diberikan dan pelaksanaan self funding. So, kita keluarkan pilihan self funding pada melalui perkeliling akademik bilangan 13 tahun 2022 lah, yang memperincikan program akademik self funding UiTM dan bagaimana pelaksanaannya. So, dan akhir sekali, so nak share, so yang ini baru saja saya akan share sedikit. Pada bulan Ogos hari itu, tak sampai sebulan pun, kita juga diminta untuk memastikan pelaksanaan hanya bagi program-program yang berdaya saing. Okey, maknanya berdaya saing tu dia boleh ni bagi perdana, bermakna mereka program-program tersebut boleh self sustain melalui intake yang adalah enrolment yang ada. So di situ kita telah mula again mencadangkan berkenaan dengan tak refund status program ya. So di sini kalau saya tak pasti sama ada PNC, Prof PNC ataupun dekan akademik ada bercerita tentang implikasi kepada warga, terutama sekali daripada segi aspek program, yang mana kita akan laksanakan, masyarakat Senat telah bersetuju untuk melaksanakan jumut, buku dan pelupusan program. So nanti sikit lagi saya akan tunjuk sedikit lah, sebab telah diluluskan di mesyuarat Senat, cuma kami tak sempat untuk sistemkan dan keluarkan perkeliling akademik berkenaan dengan program-program ini. Okey, so ada soalan ke so far? Boleh stopkan saya, tak perlulah tunggu sampai habis. Kalau ada soalan boleh tanya terus, kalau tak ada saya akan proceed lah dengan saya punya pembentangan. Boleh ya? Saya mohon izin untuk teruskan. Boleh. Okey, so impak direct yang kita lihat daripada ketetapan-ketetapan berikut, makanya kebiasaannya PTJ-PTJ yang terkesan adalah PTJ-PTJ yang menghantar permohonan bagi keperluan lantikan syarahan sambilan dan PTFT. Macam saya sebut tadi, so saya faham dulunya FPM, sekarang dah jadi KPIM. So memang fakulti-fakulti di bawah KPIM dahulunya memang adalah fakulti-fakulti yang sentiasa memerlukan sokongan daripada segi lantikan PTFT dan syarahan sambilan. So sebab itulah saya kenal Dr. Hussein sebab kita terpaksa berbincang tentang pengoperasian, dan pejabat TNCAA pun perlu memantau berkenaan pengoperasian yang dilaksanakan di KPIM. So bagi fakulti-fakulti yang mungkin underload dan sebagainya, mereka tak perlu lalu proses ni sebab dan so far kami tidak audit lah, sebab mereka tiada keperluan bajet lawan pengurusan yang perlu disalurkan daripada pejabat TNCAA. So bagi fakulti-fakulti yang meminta bantuan kewangan melalui kumpulan wang pengurusan, so memang proses ini perlu dilaksanakan. So kebiasaannya kalau KPIM selalu PNC akan datang, Dr. Hussein pun akan datang, so merayu bagi mendapatkan lantikan PTFT tambahan, dan ialah biasanya disebabkan load yang tinggi So apa yang kita lihat bila kita simak lampiran yang disertakan oleh PNC, Dr. Hussein dan Dr. Hussein, ini adalah perkara-perkara yang kita lihat sebelum kita membincangkan tentang apa yang boleh diagihkan. So kita put aside dulu tentang bajet yang telah berkurangan semacam saya sebutkan tadi, antara 2021-2022 ada pengurangan sebanyak 30% berbanding bajet 2020. Bagi 2023 kita kurang lagi maknanya pengurusan tertinggi melihat pejabat TNCAA perlu mencari pengurangan. So kalau kita bandingkan bajet untuk tahun 2023 berbanding 2020, pemotongan bajet pengoperasian bagi PTFT dan syarahan sembilan adalah sebanyak 50%. So saya nak set di foundation right lah. So maknanya half berbanding 2020 telah ditarik balik bagi kegunaan pengurusan tinggi untuk perkara-perkara lain yang lebih mendesak. Bukan nak kata akademik tidak mendesak, tetapi memang kita lihat perlu adanya pengoptimuman lah daripada segi proses bagaimana kita mengoperasikan penyampaian PNP. Okay, so apabila setiap
setiap semester bermula dan fakulti-fakulti yang ingin memohon bantuan kewangan tadi. So ada beberapa perkara yang kami akan lihatlah. So pertama sekali adalah perancangan berdasarkan parameter akademik. So ini apa yang selalu kita lihat adalah ada 3 perkara. So saiz kumpulan minima versus optima. Pematuhan kepada agihan KS pensyarah, pelaksanaan mass lecture bagi sesi kuliah secara fizikal dan hybrid. Dan of course implikasi kewangan lah, macam ni saya letak last sekali. Sebab dekat sini kita ada leeway walaupun tagihan dibuat ikut PTJ atau pusat kos, kebiasaannya kita adalah maknanya Prof Datin, Prof TNCAA ada maknanya dia punya dia boleh lah kalau dia lihat ada PTJ yang mempunyai lebihan, dia akan tarik bagi support. Tapi itu kita lihat pada last kali lah. So sometimes saya boleh sebut lah kalau macam di Shah Alam ni kebiasaannya kita lebih mewah kalau berbanding dengan PTJ lain. So itu yang kita perlu faham. Okey. So apa yang saya maksudkan ialah apabila PTJ menghantar permohonan untuk mendapatkan peruntukan kewangan, yang pertama sekali kita akan lihat dalam lampiran tersebut ialah berkenaan dengan penawaran program, penawaran kumpulan kuliah yang bagi suatu program. So apa yang kita lihat di sini, so yang ini saya ambil daripada surat perkeliling. So menyatakan bahawa ketua PTJ perlu memastikan sesuatu program apabila ditawarkan, bilangan pelajarnya adalah mengikut bilangan yang tidak merugikan ataupun menimbulkan pembaziran. Bukan sahaja daripada segi kewangan, tetapi termasuklah juga jam pengajaran pensyarah. So kalau kita lihat di sini, so dinyatakannya 2 saiz kumpulan yang perlu dicapai lah. So, kita kata bagi pelaksanaan kumpulan ijazah dan diploma, so perlu ada 25 ataupun 30 orang, dan bagi saiz kumpulan sarjana perlu mencapai sekurang-kurangnya 15 orang. Dan ini yang selalu kita lihat bila hantar permohonan dan kita dapati ada saiz-saiz kumpulan kelas yang di bawah minima. So apa yang kita buat adalah sepatutnya kalau berdasarkan perkeliling tidak boleh ditawarkan sama sekali lah. So bagaimana untuk sometimes disebabkan program-program ini mungkin kurang dan sebagainya, so perlu membuat pemakluman permohonan kelulusan pelaksanaan kepada TNCAA. So tak boleh laksanakan serta-merta program tersebut. So ini contoh saya ambil UiTM Perak di program EP248. So ini program sarjana muda. So dia ada 12 orang pelajar. Bahagian semasa. So maknanya ni carry forward. Ni carry forward dah semester 4 tinggal 12 orang pelajar. So kebiasaannya ada pelbagai cara lah kalau bagi semester yang pelajar-pelajar yang dah semester senior semesters ni. So kita boleh cadangkan antaranya adalah untuk kita gabungkan dengan kumpulan-kumpulan lain. So dalam kes ni mungkin tak ada kumpulan-kumpulan lain. So kita akan cadangkan lah, maknanya untuk ambil khusus-khusus mungkin semester bersama kumpulan semester 5, as long as tiada keperluan prerequisite. So untuk manage tapi bagaimanapun jikalau dalam kes-kes tertentu yang mana perkara-perkara tersebut tidak boleh dilaksanakan, maka Prof TNCAA akan memberikan kelulusan. Tapi kalau kita lihat dekat layar, dekat paparan, dengan syarat tiada implikasi kewangan melibatkan PTFT, syarat ataupun syarahan sambilan. So ini yang selalu jadi isu bila PTJ melaksanakan, bila kita lihat saiz kumpulan di bawah minima, tetapi dalam masa yang sama memohon PTFT. So kerap berlaku bila berlaku begitu, pendekatannya adalah untuk tidak memberikan PTFT lah, sebab macam disebutkan tadi, pelaksanaan kumpulan kuliah tersebut menggunakan tenaga kerja secara tidak optimum. So ini yang kerap berlaku lah. Dan bagi semester bagi ambilan ataupun enrolment pada semester awal, kebiasaannya apa yang kita cadangkan ada 3 perkara lah. So jikalau
enrolment pada student baharu tidak mencapai saiz minima. So pertamanya kita boleh mencadangkan kepada pelajar untuk TG. Dia ada beza TG dengan PG. TG ni adalah tangguhan yang tidak melibatkan hayat pelajar dalam STEAMS, okey, yang mana ianya berlaku disebabkan oleh permasalahan ataupun isu-isu di peringkat UiTM. So kita tawar dia, contoh kita tawar dia, kita tawar satu kumpulan 30 orang pelajar, tapi yang terima 3 orang sahaja. Okey, so bukan salah pelajar bila dia mendaftar, dia nak tu bukan salah pelajar. So pertamanya kita boleh offer kepada dia status TG, so dia tangguh lah. Okey, tapi sometimes tangguh ini walaupun tak ada implikasi daripada segi macam saya sebutkan tadi, daripada segi kos ataupun hayat. Okey, pelajar ni hayat pelajar ni sebagai pelajar, bukan hayat dia sebagai individu. So apa yang kita boleh buat juga adalah PTJ boleh menawarkan program-program dalam PTJ masing-masing lah sebagai ganti. So kita boleh juga cadangkan sebegitu. Maknanya kalau pelajar masih insist untuk ambil program berkenaan untuk meneruskan pengajian, so kita boleh cadangkan program-program lain lah yang mencapai jumlah minima untuk dilaksanakan. Itu kedua lah. But sometimes ada juga kes-kes di mana pelajar tidak mahu bertukar program, tidak mahu bertukar program. So maka boleh juga, saya lupa nak screenshot surat kebenaran contohnya, untuk memindahkan pelajar tersebut, mohon untuk memindahkan pelajar tersebut ke lokasi-lokasi yang mempunyai jumlah pelajar yang mencukupi. Okay. Bagaimanapun tertakluklah kepada sama ada di lokasi-lokasi lain tersebut, bilangan pelajar telah cukup ataupun telah terlebih. So itu yang kita boleh buatlah bagi memastikan di PTJ asal tadi ada pelaksanaan kumpulan kuliah bawah saiz minima yang tidak optimum. So ni pertamalah yang kita lihat. So bila hantar permohonan, kita akan lihat sama ada PTJ telah lihat semua option yang ada. So yang ni yang saya bagi contoh ni adalah contoh bagi pelajar-pelajar yang telah berlangsung yang mungkin through attrition, start kumpulan kelas tadi 30, tapi dah sampai semester keempat ni tinggal 12 orang. So special cases macam ni Prof TNCAA akan consider lah untuk pelaksanaan. Okey. Seterusnya bila kita bercakap tentang saiz, ini simulasi dengan satu PTJ, apa yang kita buat, kita akan sometimes kita akan buat consultation ataupun simulasi. Okey, apa yang berlaku bila kumpulan kelas yang diwujudkan itu tidak optimal. Contoh tadi kita kata sekurang-kurangnya 25 atau 30 atau 15, tapi kita lihat bagi setengah-setengah PTJ kumpulan kelas yang diwujudkan tersebut memang sama ada secara tidak sengaja ataupun deliberate saiz kelas adalah kecil. So kalau kita lihat di sini kami akan kira lah saiz optima dan saiz mass lecture. So ini jumlah KS dan kita boleh nampak perbezaan KS yang besar antara permohonan asal yang tidak suboptima. So contohnya kalau kita ambil kod 081 tadi, so PTJ menghantar memerlukan sampai 400 KS bagi melaksanakan kursus 081 ni, tapi bila kita simulate melalui sama ada saiz optima atau mass lecture, kita dapati pengurangan KS banyak kalau kita laksanakan optima dan mass lecture. Contohnya sebanyak 242 jam. So yang setara dengan lantikan sebanyak 14 orang PTFT. So 14 orang PTFT ni kalau kita kira untuk 6 bulan lantikan, kosnya tidak termasuk KWSP adalah sebanyak 235,000. So bayangkan tuan-tuan puan-puan, rakan-rakan sekalian, bagaimana kalau kita laksanakan pengoperasian secara tidak optimal. So mungkin kita tak nampak tapi implikasi dia ada kepada pengurusan tertinggi UiTM lah. So inilah bila kena faham juga maknanya macam saya sebutkan tadi, bila bajet yang diberikan kepada pejabat TNCAA pun dikurangkan, maka terdapatlah keperluan untuk kita sama-sama lihatlah shared accountability, bagaimana kita nak laksanakan pengoperasian akademik sebaik mungkin. Of course
kita cuba, pejabat TNCA cuba untuk sokong, tapi mandat yang kita terima adalah untuk pastikan pelaksanaan itu adalah optimal. Memang kalau pembagian KS dan sebagainya, pengoperasian akademik telah dirancang dengan baik, menepati ketetapan yang telah dinyatakan tadi, insyaAllah tiada masalah untuk Prof TNCA meluluskan peruntukan. So ini contoh satu PTJ yang hantar kepada kami dan kami buat simulasi lah. So di semester saya rasa belum terima lagi Dr. Hussein daripada KPIM. Ya. So memang kami kira. Okey. So kedua adalah daripada segi pematuhan kepada agihan KS pensyarah. So ini berdasarkan Pilihan Akademik Bilangan 5 2017. So bila kita membuat agihan KS, so again bila kita nak menghantar permohonan, so perkara kedua yang kita lihat, kalau tak silap saya, lampiran 2, so kita akan mohon dinyatakan juga agihan KS pensyarah lah. So kita akan compare lampiran 1 tu, dia bagi keperluan KS berdasarkan khusus bagi satu-satu pengajian ataupun sub pengajian. So kita akan compare pula dengan lampiran 2. Katalah dia kata satu pengajian tu perlukan 400 KS. So kita akan lihat pada lampiran 2 tu bagaimana 400 KS ni diagihkan kepada setiap pensyarah. So kalau apa yang kita guna pakai ialah bagi permohonan yang dihantar, kita pakai takrif optimum ataupun maksimum lah, senang yang mana pejabat TNCA akan menyimak bahawa setiap pensyarah telah diagihkan KS secara maksimum. So kalau kita lihat di situ DM45 18 sehingga 20, DM52 18 jam, DM54 14 jam, VK7, 6 dan 5 maksimum boleh diagihkan bagi track PNP sehingga 12 jam KS. Okey, so bagaimanapun ini juga tertakluk kepada track pelantikan pensyarah yang sebenar lah. So kalau kita kata PNC, dekan dan sebagainya, so dia akan lihat pada KS berdasarkan track kepimpinan ataupun track penyelidikan. Okey, so ini yang kebiasaannya kita pulangkan balik disebabkan kadang-kadang ada PTJ yang menghantar setengah-setengah PTJ, dia ada banyak penyelaras dan kita lihat saya tak pasti bagaimana ketua PTJ membuat keputusan, tapi kadang-kadang kami ada lihat penyelaras ataupun lantikan-lantikan pentadbir akademik yang tidak diwartakan diberikan pengurangan KS. So bila kita lihat di situ lampiran 2 yang kita dapati ada banyak jawatan-jawatan yang tidak ada dalam daftar pejabat berdaftar. Okey. So maka kita akan pulangkan baliklah permohonan tersebut dan kita akan mohon supaya PTJ ataupun pemohon untuk menghantar semula telah mengoptimumkan KS pensyarah berdasarkan garis panduan yang dinyatakan inilah. Bagaimanapun contohnya bagi DM45 kita ada nyatakan jugalah kena baca bersama dengan pengeliling syarahan sambilan. So kita tidak galakkanlah untuk DM45 diberikan melebihi 18 jam sebab berdasarkan pengeliling syarahan sambilan, bagi pensyarah-pensyarah yang mengajar melebihi 18 jam, perlu dibayarlah syarahan sambilan. So kalau dalam kes ini kita sarankan bagi DM45 bila membuat penghantaran permohonan, so pastikanlah kita limitkan kepada 18 lah. So of course PTJ juga boleh buat perbandingan kos lantikan syarahan sambilan dan PTFT, tapi the rule of thumb in general so syarahan sambilan adalah lebih mahal daripada PTFT. Okay, so kalau given the choice kita prefer lah PTFT over syarahan sambilan lah. Kalau disebabkan kos per hour syarahan sambilan adalah lebih tinggi daripada PTFT Okay. Okay, so ini adalah contoh fakulti PTJ yang sama permohonan tadi. So kita lihatlah agihan KS Optima dan kita akan simulasikanlah apa yang ini laporan yang biasanya dihantar kepada TNCAA lah. So apa yang berlaku kalau contohnya agihan pensyarah tersebut yang diberikan pada lampiran 2 tu tidak optima, so kami akan calculate lah beza apa yang berlaku jika agihan dibuat secara optima dan apa beza KS yang diperlukan lah. So contoh macam sini sama juga PTJ yang sama, so kita dapati
pengurangan seramai 3 orang PTFT boleh dicapai lah. So again, kita akan nyatakan dalam implikasi kewangan. So contohnya di sini, okay, 3 orang PTFT ni sebenarnya boleh ada implikasi kewangan sebanyak RM50,400, okay, untuk 6 bulan. Untuk 6 bulan, tidak termasuk KWSP. So untuk makluman, KWSP pun kita bayar, tapi saya tak nyatakan kadar kat sini sebab dia berbeza antara ada kadar yang berbeza kita guna pakai. Okay, alright. Okay, seterusnya saya ingin juga bercakap tentang pelaksanaan mass lecture. So again, dalam surat berkeliling dan kita lihat biasanya dalam always dalam nota Prof TNCAA, so akan dinyatakan bahawa bila permohonan dihantar dan permohonan dipulangkan semula, so kita Prof TNCAA akan mohon untuk memastikan ada pelaksanaan mass lecture. So kami faham walaupun di dalam surat perkeliling tersebut ada dinyatakan bilangan pelajar antara 60 hingga 300 so terdapat kekangan. Kami faham bukan semua lokasi, bukan semua PTJ ada saiz hingga 300, dan ini juga tidak bermakna semua kursus kena masskan sampai 300, tidak. So kita berilah leeway kepada pentadbir akademik di PTJ masing-masing untuk melihat kesesuaian kursus-kursus yang mungkin boleh dilaksanakan secara mass, dan mungkin terdapat juga kursus-kursus di makmal yang tidak boleh dilaksanakan secara mass. Tapi apa yang kami lihat adalah bila menghantar permohonan, perlulah ada dalam perancangan KS atau perancangan kursus tersebut kursus-kursus yang dimasskan. So kebiasaannya yang antara punca-punca yang di-reject terus adalah tidak bila hantar perancangan KS tu tiada mass lecture at all lah. So again, macam saya sebutkan tadi, kita bukan minta semua, kita akan mohon semua, tapi pembudayaan proses ini perlulah dilaksanakan, especially bila kita lihat bila ada audit terutama sekali jika berlaku di TFI, PFI so mungkin ada dewan kuliah, tapi bila di audit kita dapati dewan kuliah tu tidak digunakan untuk pembelajaran secara mass. So macam-macam isu yang satunya tentang untuk of course lah untuk optimumkan KS pencara, tapi ada juga isu tentang guna pakai kemudahan yang ada. So selalunya kita akan dapat maklum balas daripada auditors ialah kalau begini praktisnya di UiTM, maka tidak perlulah peruntukan untuk mewujudkan dewan kuliah kalau UiTM masih lagi melaksanakan perkuliahan secara kumpulan kecil. So dia ada banyak isu-isu yang berbangkit, bukan saja daripada segi pengoperasian KS, tapi juga macam saya sebutkan tadi lah, bila kita especially PFI bila kita lihat audit Kementerian Kewangan dan sebagainya, dia akan lihat sehingga sebegitu sekali okey. So sometimes ini kebiasaannya berlaku di PTJ di Cawangan sebab Cawangan unlike Shah Alam di mana kita ada bajet besar dalam satu kumpulan wang besar, so di Cawangan dia ada bajet untuk khusus bagi, dan mereka tak besar so apa yang berlaku, kita benarkan untuk pihak Cawangan melaksanakan bajet based operation so bermakna bila mereka hantar permohonan, kita akan sebutlah berapa bajet yang mereka ada, dan mereka boleh adjust lantikan tersebut. Mungkin untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, kadar yang kita pakai untuk PTFT berbeza. So untuk sarjana muda, kita bayar 2,300 sebulan. So untuk sarjana dan ke atas kita bayar 2,800 sebulan lah. So kita benarkan PTJ untuk merancang berdasarkan satu, untuk ubah pengoperasian berdasarkan tempoh lantikan TFT, dan juga kita benarkan jenis lantikan lah. So contohnya macam ni, PTJ diperuntukkan almost 500,000. So kalau dia nak 67 orang pencara ni tadi mungkin tak dapat lah. Tapi dia boleh cuba meningkatkan jumlah lantikan. So berdasarkan tadi yang kalau lihat cadangan kedua ni adalah pengurangan tempoh lantikan. Ada setengah kampus yang Cawangan yang a bit kreatif maknanya
mereka gunakan bagi pelajar-pelajar diploma, mereka menggunakan lantikan PTFT dengan kelayakan ijazah sarjana muda saja 2,300. So dia match PTFT dengan peringkat pengajian raja. Pun kita welcome lah such initiative ya, sebab kadang-kadang mereka kata tak perlu pensyarah PTFT dengan kelayakan sarjana ataupun PhD mengajar pelajar diploma. So itu adalah antara inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan berdasarkan falsafah budget based operation lah. So cuma mungkin di Shah Alam ataupun di UCS kita tak gunakan proses begini sebab bajet besar tu dikongsi oleh pelbagai PTJ. Okay, pelbagai fakulti. So dia tak datang permohonan tu serentak sekali masing-masing. So disebabkan itu kita tak adalah buat budget based operation dengan bila perancangan permohonan PTFT dengan PTA-PTA di Shah Alam ataupun di UCS ya. Okey. Ada soalan ke so far? Ada. Okey. Seterusnya. Assalamualaikum Doktor, saya Aisyubu. Saya nak bertanya berkenaan dengan math lecture tadi. Okey. Untuk capacity math lecture untuk satu session, adakah maksimumnya 304 tadi 60 to 300? Okey. Adakah capacity maksimum untuk satu session math lecture? Capacity untuk student 300 orang. Okey. So dalam boleh ke saya jawab ataupun ada soalan lagi tadi? Okey. So macam saya sebutkan, kita sarankan sebab kenapa disarankan 300 tu kerana terdapat kemudahan-kemudahan dewan kuliah yang besar sehingga mencapai 300. Tapi macam saya sebutkan tadi, in general bila kita kategorikan sebagai math lecture tu kita tak adalah kata sampai 300 baru dikonsiderkan sebagai PTJ melaksanakan math lecture. So mungkin macam ikut kesesuaian lah yang saya sebutkan tadi, apa yang kami nak lihat adalah pembudayaan lah. So kalau misal kata khusus doktor tadi mungkin tak sesuai untuk 300 tapi math 60 contohnya. So pada pejabat TNCAA itu telah maknanya kita nampak ada effort lah untuk cuba menyesuaikan pelaksanaan tu dengan apa yang kita telah bincangkan lah. So not necessarily 300 lah, walaupun macam tadilah adakah maksimumnya 300, kalau ada kemudahan sehingga boleh kapasiti 300, why not? Soalan dia why not? Kenapa tak buat macam tu? Tapi pada kami as long as ada pembudayaan dan pelaksanaan math lecture, walaupun mungkin 2 kelas saja, so itu kami anggap dah menyahutlah saranan supaya melaksanakan perkuliahan secara math. Terima kasih. Saya. Terima kasih. Yang structure ni adakah dia melibatkan more than one group, more than one class? Minta maaf, dia macam tak dengar clear lah daripada pihak doktor. Apa dia structure ni melibatkan lebih daripada satu kelas yang digabungkan, macam mana? Oh, kalau maknanya exceeding size ya? Dia adakah digabungkan more than one group atau more than one class? Gabungan ataupun dia ada satu grup saja yang mana pensyarah yang ada ke atas itu hanya sekarang atau boleh melibatkan lebih dari satu kelas yang digabungkan kepada pensyarah yang bertanggungjawab itu lebih daripada seorang. Minta maaf lah, dia tak tahu on my side saya tak dapat dengar dengan jelas, dia macam terputus-putus. Assalamualaikum Dr. Razif. Ya, saya. Ismail Selamat. Okey, Cik Ismail. Ini berkaitan dengan pengujudan kelas lah. Sebab ia juga melibatkan dari segi pelunjuran yang dihantar oleh pihak induk lah sebenarnya. Contoh untuk semester yang baru ini,
diunjurkan untuk 15 pelajar STP, 15 pelajar penerapan. Dan saya telah memohon di peringkat Johor untuk dapatkan 30-30. Tapi walaupun yang datangnya 9 untuk Part 1, 18 untuk Part 3. Part 3 jelas lah. Tapi yang 9 tu, dia itu yang mendatangkan adakah boleh the first place kita terus hantar ke kampus yang menawarkan juga program tersebut atau bagaimana? Okey, yang keduanya, Dr. Aziz ada maklumkan tentang senarai yang mendapatkan pengurangan ATA dan sebagainya. Baru-baru ni saya terima surat bagi menjadi editor bagi jurnal-jurnal di peringkat UiTM lah. Dan mereka telah menerima pengurangan 2 ATA. Adakah itu termasuk dalam senarai yang Dr. Aziz share sebelum ini ataupun macam mana? Surat tu ditandatangani oleh VC. Itu ya soalan dia, Dr. Aziz. Okay, terima kasih. Pertamanya yang tadi berkenaan dengan yang kumpulan kelas yang ada 9 orang pelajar tu, saya faham dia kerap berlaku disebabkan kadang-kadang bila jumlah yang kita selalu guna statistik unjur, tawar dan daftar. So kadang-kadang kita boleh buat perancangan lah. Maknanya kalau kita nampak statistik bila kita terima data daripada bahagian pengambilan pelajar BPP, so menyatakan pengambilan pelajar diunjurkan sebanyak 30 tapi bilangan tawar maknanya calon yang layak mungkin kurang daripada 30. Mungkin di peringkat awal kita dah boleh merancanglah untuk berbincang dengan BPP ataupun membuat perancangan untuk memindahkan pelajar tersebut lah. Sebab jumlah pelajar yang dah tawar tu pun tak cukup untuk capai unjuran. Tapi kebiasaannya BPP akan usaha untuk membuat tawaran memang selalu lebih daripada unjur. So dengan harapan bahawa bila pelajar yang setuju terima dan seterusnya mendaftar ada mencapai sekurang-kurangnya jumlah minimal lah yang telah ditetapkan. Okey, tapi bagi kes macam ni, macam saya sebutkan tadi lah, adakah program, PTJ membuat usaha untuk pertamanya, adakah impak kalau kita laksanakan juga kelas tersebut dengan saiz 9 orang adakah impak kepada adakah sebarang impak kepada permohonan PTFT dan carangan sambilan? Sebab kalau pensyarah sedia ada underload, ya sudah pastinya ada lah. Sudah pasti. So itu yang kebiasaannya menjadi isu lah Encik Ismail, sebab kita harapkan berlaku proses konsolidasi lah. So sama ada kita buat kita tawar program-program lain di cawangan ataupun di PTJ ataupun tadilah saya tahu kadang-kadang TG ni tak popular walaupun kita bolehlah tangguhkan dia supaya dia join dengan pemasukan yang lebih besar. Okey. Berkenaan dengan lantikan untuk editor tadi, jikalau tak silap saya dalam perkeliling akademik sekejap ya, kalau sebentar so ada perkeliling akademik yang menyatakan dia punya award bagi lantikan editor, dan jikalau tak silap saya, dia bukanlah untuk editor ataupun penyunting jurnal dia bukanlah di bawah KS so diberikan kesetaraan jam syarahan di bawah kategori K2. Cik Ismail. So maknanya kalau K2 tu kesamaan setaraan, maknanya saya masih boleh bagi 18. Betul. So masalahnya di sini dia nak juga 16. Itu yang saya pening sikit. Sebab dia berbeza. Dia mengandaikan bahawa 2 tu kurang 2 jam. Itu yang saya jadi isu. Saya dah cakap dia, tapi yalah saya dah bincang dengan T-Rex kata bagi-bagi je lah. So saya akui saya memang Dr. Aziz pun faham situasi di Johor. So saya rasa maknanya saya menggunakan kata Dr. Aziz lah, yang saya boleh bagi dia 18 terus. Ismail, bukan kata saya dia perkeliling akademik. Ya, itu yang saya kata. Saya menggunakan yang inilah. Tapi kadang orang tidak
tak nak. Dia kata saya dapat 2 jam kurang. Itu yang saya, Allah, macam mana nak explain kat dia lagi ni kan. So saya akan gunakan surat keliling yang 2017 tu untuk menyatakan, dan saya akan bincang baliklah dengan T-Rex saya hari Ahad nanti untuk perkara inilah. So saya dia macam berkeras, orang ni dapat 2 jam. Bukan T-Rex. Orang yang dapat tu dia kata saya wajib dapat 2 jam kekurangan. Saya nak 16 saja. Apa-apa pun kita berpandukan kepada ketetapan official lah. Okey, Memang ada keliling berkenaan dengan lantikan penyunting jeneral tu. Saya memang maklum. Terima kasih. Terima kasih. Okey, dari tadi Dr. Hussein kan tadi daripada puncak berdana. Dengar. Okey. Okey, soalan dari tentang okey, ada yang dimakan satu kelas, satu grup mass, dia ada satu gabungan kepada beberapa asas dari yang kita gabungkan menjadi satu pelaksanaan dan berapa macam gagasan akan terlibat gambar structure ni, adakah kalau tadi dia dalam pada beberapa untuk tadi kalau ada akan kata ketiga bergabung sekali untuk satu class saja, ya, kepada PS bagi setiap masyarakat yang sebab Dr. Hussein, saya tak tahu kenapa Dr. Hussein punya ni dia terputus-putus. Saya boleh type ke? Saya tengok kat tepi ni soalan. Minta maaf. Tadi Cik Ismail dia jelas saya dengar. Saya cakap kat laptop. Boleh? Betul sih? Boleh. Okey. Allah, maaf. Tak, mass lecture tadi. Okey, adakah dia melibatkan satu grup yang besar ataupun adakah dia terdiri daripada gabungan mungkin 3 kelas yang digabungkan sekali? Okey, kalau satu kelas yang digabungkan, contohnya kalau ada 3 kelas yang digabungkan sekali, bermakna adakah dia akan melibatkan satu pensyarah yang sama ataupun pensyarah yang boleh jadi pensyarah yang berbeza? Dan saya nak tahu macam mana pembagian KS kepada pensyarah itulah. Boleh faham? Boleh, saya faham. Okey, dia ada pelbagai method. So contohnya dalam kes ni tadi Dr. Hussein sebutkan nak membuat penggabungan mass lecture sebanyak 3 kelas ya. 3 kelas. So dia ada a few implikasi lah pengoperasian. So contohnya kalau kita gabungkan, kita ambil lah kelas 4 jam ya, kontak syarah 4 jam. So kita masskan dia punya what you call lecture ya. So sepatutnya pencara tersebut dapat 12 jam tapi sekarang tinggal 8 jam. Okey. Dan satunya kena lihatlah. So maknanya kalau dia 8 jam bermakna dia kena load lagi 10 jam lah. So mungkin isu dia di situ adalah jumlah pelajar yang dia perlu handle lah. So mungkin setengah-setengah khusus sesuai ya untuk mungkin tugasan dia kurang ataupun kurang intensif dan sebagainya. So mungkin bersesuaian lah nak buat kelas 3 kelas ataupun lebih besar lah. Okey, tapi kalau nak berkongsi ada juga cara untuk berkongsi. Pertamanya mungkin seorang pensyarah kalau nak bagi load dia tak naklah seorang pensyarah tu dia ambil banyak sangat. So mungkin mass lecture tersebut boleh diberikan kepada seorang pensyarah. So dia dapat 2 jam. So lagi 3 orang pensyarah tu akan ambil satu kelas each lah. So, dia akan dapat 2 jam lah untuk dia punya tutorial. Okey, pun boleh dilaksanakan sebegitulah bagi pelaksanaan mass lecture. Of course, maknanya pensyarah tu mana directly bila dia dah share, dia dah bagi dia punya mass tu kepada pensyarah lain, dia akan kurang 2 jam kat situ. Tapi macam saya sebutkan tadi lah, mungkin bukan semua kursus dia perlu dilaksanakan secara mass je. So dia ada satu saja kumpulan yang dia laksanakan mass lecture. Pada pandangan kami maknanya telah usaha lah
macam saya sebutkan tadi, bergantung juga mungkin setengah-setengah kursus tu dia tidak boleh di pengajian sains maklumat, mungkin kursus tu bersifat teknikal, so mungkin tak boleh langsung. So yang itu saya rasa Dr. Hussein dan rakan-rakan semua lebih arif lah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Tapi dalam masa yang sama kami percaya ada yang boleh khusus untuk dilaksanakan secara mass lecture. Okay, ada juga cara yang mana, so kalau kita lihat iCRAS version terkini kita boleh buat yang mana pensyarah yang contohlah kita tadi ada 3 kumpulan dan kita lecture adalah dilaksanakan secara mass so tutorial adalah secara berasingan, tetapi setiap pensyarah tu pun mengajar bersama-sama mass tu. So kalau kita lihat dalam penjadualan di iCRAS kita boleh jadualkan contohnya ikut minggu. Okey, dan iCRAS akan kira KS tu berdasarkan pecahan minggu lah. Saya ambil contoh katalah yang tadi 2 jam tadi. So iCRAS akan darab dengan 14. Kemudian katalah pensyarah pertama tu dia mengajar 14 jam. So dia memang akan dapat 2 jam lah. Tapi misal kata 2 jam tersebut dikongsi dengan 2 pensyarah. So dan kita jadualkan dalam iCRAS setiap pensyarah tu mengajar hanya 7 minggu. So apa yang akan berlaku dalam iCRAS dia akan kira so 2 darab 7 minggu so 2 jam seminggu darab 7 bagi dengan 14 minggu. So maknanya bila perkiraan KS pensyarah tersebut hanya akan dapat 1 jam. Okay, Dr. Hussein, adakah saya menjawab soalan? Okey. Okay, so dia ada implikasi di situlah bagaimana kita hendak mengagihkan. So selalunya di kampus Cawangan isunya adalah jumlah pelajar yang ramai lah. So bila dia mass kan dia ada jumlah. So sebab tu saya katakan tadi mungkin ada satu je, bukan semua mass sebab kalau kata bila dah semua kursus tersebut di mass kan pensyarah mungkin terpaksa handle sampai 300-400 pensyarah 400 pelajar. So kita tak nak lah sampai macam tu. Tapi kalau ada satu kursus je tadi, so mungkin tambahan student yang dia perlu ambil tu tidaklah terlampau banyak. Contohnya macam di Shah Alam 120 pelajar saja. So kalau mass kan satu, so boleh load lagi satu, dia jadi 150 orang pelajar lah. Okey. Saya teruskan sedikit tentang pelaksanaan program self-funding sebab yang ini pun selalu berlaku kekeliruan So untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya lihat dalam senarai saya baru semak, saya lihat pengajian sains maklumat ada program yang diletakkan di bawah kategori self-funding. So program self-funding ni apa yang macam saya sebutkan tadi, pembiayaan bagi pelaksanaan program ini secara sepenuhnya adalah di bawah program akademik tersebut. So maknanya apa yang berlaku ialah bila kita daftar program kita wujudkan program self-funding, so yuran pelajar bagi program tersebut akan diletakkan di bawah Kementerian Amanah program tersebut. Okey. So dan PTJ perlu pastikanlah bahawa bila nak melaksanakan program self-funding kena capai syarat jumlah minima seperti yang telah dijanjikan di JTK, di kelulusan JTK yang masa dia buat break even point program tersebut. So kena pastikanlah capai that break even point, disebabkan pertamanya bagi melaksanakan pengajaran dan pembelajaran program self-funding, so tidak boleh menggunakan sama sekali vote bagi carangan sambilan ataupun PTFT. Itu pertama. So dia juga bukan saja melibatkan peruntukan kewangan dari Tabung Pengurusan Pejabat TNCA, tetapi kita juga tidak boleh melaksanakan program self-funding melalui cara cross subsidize. So kadang-kadang apa yang berlaku, so pengajar-pengajar program self-funding ni diberikan KS. Diberikan KS dan dalam masa yang sama dia terima bayaran so tak boleh sebab bagi program self-funding, so kita tak kira macam saya sebutkan tadi lah, program-program sepatutnya seperti di GPA, program-program pasca siswaza ni kita tak kira dia sebagai KS
program pakar istighfazah sepatutnya, kalau kita cakap sepatutnya, memang sepatutnya beroperasi sebagai program self-funding. So kita tak bagi KS kepada penjara tu, kita buat pembayaran. Of course lah, bila kita nak buat pembayaran, kita kena pastikanlah program tersebut is viable, kelestarian tu ada, so supaya dia boleh melaksanakan tanpa menggunakan KS daripada program-program perdana. So yang ini macam saya sebutkan tadi, selalu kita akan semak lah supaya kita nak lihat tiada kod-kod khusus daripada program self-funding dimasukkan dalam permohonan keperluan PTFT dan syarahan sambilan. Okay, so saya harap faham maknanya pencara yang mengajar program self-funding tidak sepatutnya diberikan KS. Dalam masa yang sama, sementara saya berikan saya last sentence tu, dalam masa yang sama, bila menghantar PTJ menghantar permohonan, kena pastikanlah bahawa kursus tersebut tidak dimasukkan dalam keperluan KS mereka lah. Okey. Saya lihat ada yang kat tangan tu. Assalamualaikum Dr. Razali. Okey. Apa syarat yang berdaftar dengan qualificative teaching? Ada KS yang Okey, sekejap. Daripada Puncak Perdana selalu tak dengar jelas lah. Dr. Hussein boleh cakap kat mic lagi sekali tak? Okey Dr. Razi, saya nak tanya, kalau pensyarah yang berdaftar dengan collaborative teaching, adakah KS dia tu macam mana? Dikira affected ke atau dia masih dapat KS, maksudnya katakan dia mengajar 5 kelas yang tidak mass lecture, dia dapat 15. So atau adakah affected kalau dia buat collaborative teaching bersama dengan pensyarah lain? Okey. Ni soalan yang bagus. Okay. Di peringkat awal kita baru nak memperkenalkan collaborative teaching dan kita faham ada pelbagai model. So mungkin pensyarah ni datang secara one off atas dasar kepakaran. Okey. Tapi ada juga kes-kes yang mana berlaku collaborative teaching antara kampus yang mana memang kita nak letakkan sesi collaborative teaching tu sebagai waktu yang muncul dalam kita punya KS. So macam saya sebutkan tadi, so perlu ada penjadualan lah. So contoh kalau kita buat mass lecture, contohnya macam doktor tadi mengajar minggu pertama hingga minggu ke-7 dan saya mengajar minggu collaborative teaching minggu ke-7 hingga minggu ke-8 hingga ke minggu 14 contohnya. So walaupun 2 jam, macam kalau kita masukkan dalam sistem iCRAS tadi, so dia tidak akan doktor takkan dapat 2 jam lah, doktor akan dapat sejam sajalah sebab dia kira 2 darab 7 tadi bagi dengan 14. So dia ada implikasi. So sebab itu pada masa ni kita mungkin model collaborative teaching yang dilaksanakan tu tidak melibatkan KS lah. So kita datang sebagai expert one off ataupun 2 kali macam tu je. Tapi jikalau doktor merancang untuk melaksanakan, maknanya dia formal memang collaborative teaching dan kita share load kerja tu dalam sistem iCRAS dia akan pick up. So penjadualan tu penting lah. Cuma bila nak cakap dengan collaborative teaching ni ada jugalah isu-isu saya rasa kalau Dr. Zainuddin bila dia bercakap tentang collaborative teaching tu dia selalu sebut akad tu penting lah. Sebab apa yang berlaku kadang-kadang adalah di mana pensyarah merasakan beban bila dia nak buat secara iCRAS ni, beban dia adalah tidak adil. Sebab kadang-kadang contohlah mungkin kita di Shah Alam, kita kata kita merasakan kita lebih expert dan sebagainya daripada rakan-rakan kita dekat Cawangan. So kita kata okay, kita akan ambil load syarahan. Tapi pensyarah-pensyarah di Cawangan mengambil load tutorial dia kena marking dan sebagainya. So yang tu pun kerap berlaku masalah lah sebab dia nak letak dalam pada asalnya mungkin pensyarah tak nampak beban tu berbeza makanya mereka bersetujulah ni kes yang berlaku so tapi bila lihat pelaksanaannya pensyarah daripada UCS so dia lecture saja. Okay, for some reason dia buat keterapan daripada situ dia buat lecture saja tapi rakan-rakan di Cawangan kena membuat penandaan. So itu pun ada isu jugalah. Tapi itu yang macam saya cakap tadi, masa nak laksanakan collaborative teaching, so akad kalau guna yalah words Dr. Zainuddin tu akad dia macam mana.
So adakah you nak formalize dalam iCrash? So maka penjadualan tu penting lah, sebab iCrash akan kira ikut penjadualan tersebut. So tu sometimes kadang-kadang bila kita extract data daripada MyATP, boleh dapat KS pencara tu dalam bentuk perpuluhan. Dia bukan nombor genap, 2, kadang-kadang dia dapat 1.6, okay, 1.2 contohnya, sebab penjadualan yang dibuat dalam iCrash tu lah. So kena tahulah implikasi kalau nak buat collaborative teaching secara formal melalui iCrash, apa implikasi dia terhadap KS. Boleh teruskan. Okey, boleh teruskan saya nampak, tapi tu yang tangan tu tak ada, saya abaikan ya. Okey. So yang ini saja adalah rujukan-rujukan lah yang saya harap tuan-tuan, bukan saja pentadbir akademik, saya rasa kita sebagai pencara pun perlu aware lah tentang you know kita punya tanggungjawab, dan saya rasa most importantly our rights lah daripada segi agihan dan sebagainya. So kita kena lihatlah kat situ. So klaim-klaim ni penting pada saya untuk baca. Okey, so ni nota proses, biasaannya saya bentangkan untuk dekan-dekan dan TDT lah. So saya rasa tak perlu saya bincangkan kat sini. Okey, tapi ada isu berkaitan yang mungkin untuk AJK jadual waktu macam saya sebutkan tadi lah, dan mungkin Dr. Hussein sendiri sebagai ketua pengajian, tadi Cik Ismail KPP So berkenaan dengan syarahan sambilan saya rasa mungkin kena discuss sedikit So yang pertama sekali, bagi tadi kita dah sebut untuk program self funding, so tidak boleh guna sama sekali peruntukan vote pengurusan okey. Bagaimanapun bagi program-program perdana kita bolehlah. So bagi pensyarah kita biasa menggunakan peruntukan di bawah vote pengurusan syarahan sambilan So cuma nak dinyatakan bagi pembayaran untuk di bawah kategori syarahan sambilan ni, kena pastikanlah pencara tersebut adalah track pengajaran dan pembelajaran sahaja. So bayaran adalah melebihi, maknanya kita hanya bayar atas 18 jam. Tu yang saya sebutkan tadi. So walaupun DM45 boleh mengajar sehingga 20 jam. So janganlah bagi 20 jam, sebab atas saja daripada 18 jam dia perlu dibayar. Okey, dia perlu dibayar. So apa yang berlaku dekat sini bila kita buat audit kita dapati contoh kat sini saya share lah yang ini saya tak bagi PTJ mana ni keseluruhan sistem kita dapati ada grade contoh kat sini DM54, VK5, VK7 yang claim dan jawatan kalau lihat itu ada timbalan dekan, timbalan pengarah dan timbalan rektor yang claim bajet syarahan sambilan sebenarnya tak betul sebab macam saya kalau berdasarkan perkeliling syarahan sambilan, bayaran syarahan sambilan hanya kepada mereka yang menggunakan track PNP sahaja. Okey, dan bagi mendapatkan bayaran syarahan sambilan dia perlu atas 18 jam. So contohnya macam katalah kita ambil timbalan dekan timbalan dekan dia dapat 4 jam. Maknanya kalaulah dia nak claim sekalipun, dia kena tambah 14 jam on top of dia punya tadi 4 jam tu, atas tu barulah dibayar kalau ikut syarat sebab tu kita kata dia hanya terpakai untuk track PNP. Sebab tak mungkin contohnya pensyarah timbalan dekan yang dapat 4 jam KS nak mengajar 14 jam secara percuma. Atas 14 jam tu, atas 18 jam tu mungkin dapat sejam je. So maknanya dia nak dibayar sejam tapi dia kena ambil 14 jam secara percuma. So kami dapati tak mungkin lah macam tu. Sama juga dengan VK5 dan VK7 yang saya nyatakan tadi, maksimum dia adalah 12 jam. So dia hanya boleh dibayar jikalau dia melebihi 18 jam. So saya tak rasalah juga dalam kes ni VK5, VK7 ni sanggup ambil 6 jam ekstra untuk dapat 18 jam dahulu, kemudian on top of that dibayar. So tapi ini yang kita lihatlah. So data ni bila kita buat audit kami risau sebab kalau tak dinyatakan kepada pengurusan maknanya pengurusan terlepas pandang lah. So mungkin dalam kes-kes tertentu ada dikenakan surcharge kita tak naklah berlaku begitu. So mohon rakan-rakan semua untuk berhati-hatilah bila
membuat pembayaran bagi syaran sambilan ni kena pastikan so tadi macam yang saya sebutkan kalau slide sebelum ni track pengajaran dan pelajaran melebihi 18 jam sahaja baru dibayar dan jumlah maksima yang dibayar adalah 1,800 sebulan sahaja. So dalam contoh ni kita nampaklah maknanya ada sama ada tu yang saya kata tadi, sama ada secara sedar atau tak sedar, tapi macam mana kita perlu elakkanlah daripada berlaku sebegini. So kami nampak bila setiap hujung tahun kita akan ekstrak data dengan pejabat bendahari, kita akan kenal pastilah pembayaran bagi syarat sambilan tu dibuat kepada grade dan jawatan apa berdasarkan nombor pekerja pensyarah. So kita boleh nampaklah apa yang berlaku. Okey. Okey. Seterusnya nak maklumkan jugalah kenapa perlu lihat kita perlu ambil tahulah cakna tentang apa yang berlaku dengan environment kita sekarang sebab kalau kita lihat unlike in the past so bukan saja bajet berkurang tetapi saya rasa slide ni di-share masa taklimat kepada kolej-kolej pengajian pada 26 dan 27-28 saya di ILD. So kita nyatakan juga maknanya kita kena bersedialah untuk melihat bagaimana kita melaksanakan proses PMP kita menggunakan ketetapan yang adalah blended, hybrid dan sebagainya sebab mahu atau tidak kita akan terkesan akibat pengurangan sektor awam secara berfasal. So kalau kita lihat daripada 2018 kita pun terkesan maknanya lantikan waran penggantian dan sebagainya memang dikurangkan sebanyak 5%. So bermakna dalam penggantian waran pihak pengurusan universiti sekarang ni lebih kritikal. So sebagai contoh macam ini saya ambil contoh bila membuat permohonan waran kita akan lihat BPO pejabat pendaftar akan cek dengan pejabat TNCAA dan lihat contohnya adakah misal katalah dalam kes ni pensyarah perakaunan di kampus Tapah so kat situ dia kata ada keperluan pensyarah tiada keperluan pensyarah kat situ negatif 7 so tapi dalam masa yang sama ada pensyarah yang berpencen. Okay. So kalau dahulu kita ganti like for like maknanya kalau pensyarah perakaunan tu berpencen kita akan ganti balik. Tapi sekarang ni disebabkan pengurangan waran tadi sebanyak 5%. Apa yang kita lihat kita tak ganti like for like anymore. So kita akan lihat so kalau pensyarah berpencen tu datang daripada program ataupun daripada bidang-bidang yang tiada keperluan lagi. So makanya waran tersebut tidak akan digantikan. So, waran tersebut akan diagihkanlah. Biasanya kita akan tanya PTJ nak gunakan waran tu untuk bidang apa yang berkeperluan. So PTJ biasanya kita akan semak silang. So PTJ mungkin akan kata okey ada bidang lain yang kita perlu selalu gunakan PTFT dan kita mohonlah pengekalan waran tersebut supaya boleh dilantik ke bidang lain. Okey, so yang ini penting sebab yalah bila kita bergabung ni saya rujuk kepada college yang paling senior so berlaku maknanya agihan daripada satu pengajian kepada pengajian yang lain. So bukan bermaksud dalam kes ni yang saya sebut ni college paling senior ni. So bukan bermaksud PNC mungkin ada preference satu pengajian over pengajian lain. Tak sebab PNC pun bila dia nak buat penggantian kami akan lihat. So kalau ada pengajian yang program-program didapati tidak berdaya saing ataupun menampakkan penurunan pelajar yang mendadak so bermakna kita sendiri akan halang penggantian di pengajian tersebut. Macam yang saya sebutkan tadi lah, at this point in time kita masih tanya adakah keperluan waran tersebut diagihkan kepada pengajian-pengajian lain dalam college. Tapi mungkin satu masa nanti kita akan agihkan pula kalau kita lihat di college langsung tiada keperluan, so maka kita akan agihkan kepada PTA lain lah di luar college yang mungkin memerlukan waran. So kena berhati-hati sebab kita bila kita cakap KS ni kita perlu risaulah dengan jumlah enrollment yang kita ada sebab directly KS PTFT dan syarat sambilan, indirectly penggantian waran Okay, dan last kali saya nak share lah, saya rasa ni pengajian pertama yang saya sharekan tentang tadilah
So kita lihat permasalahan uh, untuk dapatkan equilibrium antara tadi keperluan pensyarah dan keperluan bajet, keperluan warren kadang-kadang juga berpunca daripada keadaan ataupun situasi program yang mungkin sepatutnya telah jumud ataupun telah dilupuskan tapi tidak berlaku. So sebelum ni saya rasa daripada 2018 telah dinyatakan tapi banyak lagi PTA yang sayang, kami faham sayang program, mungkin program tu wujud sejak wujudnya UiTM so legacy program tapi kita kena lihat pengekalan program-program yang tidak berdaya saing lagi ada implikasi in terms of budgetary, in terms of agihan warren. So pada 11 Ogos 2023 Pejabat TNCAA telah membentang cadangan takrifan dan proses status program akademik. So kita akan nilai dalam keadaan ini kita akan nilai program-program yang sedia ada dan lihat sama ada program-program yang sedia ada tersebut berdaya saing atau tidak. Okey, bagi program-program yang tidak berdaya saing lagi akan melalui proses kita sebut JBL lah, jumud, beku dan lupus sebelum kita tutup sama sekali lah supaya memastikan tiada satu for many reasons satunya tadi kita cakap tentang allocation of resources tapi dalam masa yang sama juga dalam mesyuarat senat kita bercakap tentang sama ada we are doing justice to our students kalau program-program tu in the first place kenapa tidak berdaya saing, adakah disebabkan ianya tidak laku di pasaran dan sebagainya. So therefore tidak wajarlah kita menawarkan program-program yang tidak berdaya saing kepada kita punya klien, kita punya students unfair to them. So sebab itulah kita bercakap tentang kitaran program dan status proses program lah. So kalau kita lihat di situ, so kita akan wujudkan 4 takrif program aktif, jumud, beku dan lupus. So ni PNC Dekan Akademik semua dah dengar lah sepatutnya dah start sampai lah, dah diwar-warkan kepada warga berkenaan dengan persetujuan mesyuarat senat untuk melaksanakan takrifan dan status program So dan kalau kita lihat dekat situ apa yang kita akan semak, senarai semak penawaran pelajar baru, pendaftaran pelajar baru, enrolment yang tiga tu enrolment pelajar dan peserta aktif, dan kita akan lihat juga kepada IDSPA lah. So saya mohon rakan-rakan semua supaya kita bukan cakap tentang kita je tapi kita juga kena peka dan juga cakna, kita kena sedar tentang program bidang kita lah. So sebab berkemungkinan jika program-program kita tidak berdaya saing dan kita lihat perlu melaksanakan pertukaran status tadi implikasi dia at the end of the day akan berlaku pada kita lah, maknanya kita terpaksalah terima hakikat yang kita ni perlu learn, unlearn dan relearn lah. Kalau kita dah tak bidang kita tu atau program kita tu dah tak ada lagi So ini kita kalau kita lihat itu ni proses status bagaimana program aktif pergi ke program lupus So dia ada banyak proses dalam masa yang sama kita tak naklah juga menganiaya kita punya staff dan juga pelajar-pelajar kita. So dia ambil masa tapi perlu penting untuk be aware. Biasanya TD ataupun Dekan Akademik dia aware of IDSPA ni, Indeks Daya Saing Program Akademik. Tapi saya mohonlah untuk kita ambil tahu tentang Indeks Daya Saing Program Akademik supaya tidak berlaku jumud ataupun lupus kepada program kita lah. Kita boleh usaha untuk rebrand, untuk semak semula kurikulum, dan promotion dan sebagainya so ini adalah proses kerja sebelum satu program itu daripada aktif pergi ke status jumud So dalam SIMS nanti kita boleh nampak bukan saja status pelajar tapi status program. So saya rasa sampai itu sajalah saya punya perkongsian pada hari ini. Kalau ikut saya ada 3.30 ni saya ada perbincangan dengan UiTM Sarawak pula berkenaan dengan permohonan PTFT juga. So ada ke sebelum saya kita berhenti di sini ada tak soalan-soalan lagi untuk saya? Assalamualaikum Dr. Aziz. Sekali lagi Ismail. Assalamualaikum Cik Ismail. Dr. Aziz, since bagi keperluan pensyarah itu, adakah kami, yalah setakat ini saya tak buat lah,
Adakah kami perlu membahagikan ikut bidang ataupun sebab kami di cawangan memang tak cukup pensyarah kan. So kita cross bidang record, sistem dengan library. So adakah bagi memastikan permohonan pensyarah mengikut bidang itu, perlukah saya pecahkan balik kepada bidang? Okay, subjek tu mengikut bidang-bidang pensyarah tu. Terima kasih. Okay, Pak, secara umumnya kita aspirationally secara aspirasinya memang kita harapkan bagi pensyarah bagi setiap bidang tersebut ada khusus-khusus, sebab bila kita buat kategori bidang tersebut kita petakan bidang dengan kod khusus. Kalau yang sedia maklum pada tahun kalau saya 2017 tu bila kita wujudkan bidang-bidang tersebut kita petakan kepada khusus. Tapi kita faham khusus kadang-kadang berubah dan bertukar selari dengan simak kurikulum dan sebagainya. So makanya mungkin terdapat bidang yang dahulunya popular ataupun mempunyai banyak khusus tapi kini tidak popular lagi lah ataupun tidak banyak khusus. So dalam kes-kes macam ni bolehlah kita lihat untuk menyesuaikan pencerah-pencerah tersebut supaya dia boleh merentas bidang. So kita macam itu yang saya sebutkan tadi, proses learn, unlearn, relearn tu perlu berlaku sebab saya percaya kita semua pensyarah, kita semua mempunyai kemampuan untuk learn, unlearn dan relearn lah. Tapi di peringkat Cik Ismail, di peringkat sekarang ni bila kita bercakap tentang pengoperasian di peringkat college so saya percaya juga ada khusus-khusus, contohnya pengajian sains maklumat dan pengajian-pengajian lain so mungkin ada khusus-khusus yang mungkin setara ataupun skill set dia lebih kurang serupa so dalam kes ni boleh saja kalau Encik Ismail memohon bantuan daripada mungkin di Johor tu daripada pengajian lain untuk membuat misal kata pengajian di Johor tu underload, boleh saja untuk memohon membantu pengajian sains maklumat lah. So janganlah maknanya pengajian-pengajian lain tu dia underload tapi dia biarkan saja pengajian sains maklumat ni dengan load yang banyak, dengan pelajar yang ramai sebagainya. Macam tu so bila kita wujudkan college ni sepatutnya pembudayaan tu bukan bersifat pengajian sajalah, kita kena look across pengajian. So sebagai contoh kami baru saja audit KPSK sebagai contoh macam KPSK across pengajian. So untuk research methodology sebagai contoh yang kami nampaklah good practice is that pada setiap bidang tu ada je, maknanya setiap dalam pemetaan bidang dengan khusus mereka letak especially music so setiap bidang-bidang buat muzik tu memang ada khusus research methodology. So bila pengajian muzik kurang pelajar, pengajian-pengajian lain boleh menggunakan pencara muzik tapi tak adalah. Ada soalan ke? Saya dengar ada macam ada pertanyaan. Tak Hilang tadi, siap. Dr. Razi, saya ada soalan. Okey, baik. Saya Izan daripada Punca Prana. Okay, saya ada dua soalan sebenarnya. Okay, yang pertama, bagaimana mekanisme bagi pensyarah-pensyarah yang akan berpencen ataupun berhenti, adakah permohonan untuk replacement tu perlu dijalankan 6 bulan ke atau tempoh-tempoh tertentu sebelum pensyarah tersebut berpencen atau berhenti? Okay, itu soalan pertama. Supaya kita boleh mendapat replacement lah. Okay, soalan kedua, ini bagi program Pasca Siswazah. Okay, kalau seandainya kita mendapat bilangan pelajar dalam sekitar 11 orang dan seperti mana kita sedia maklum, MQA menetapkan minimum adalah sebanyak 15 orang pelajar untuk membolehkan kita membuka kelas pada jadi bila kes-kes yang begini, pelajar pasca ni programnya quite challenge juga untuk kita dapatkan pelajar. Jadi bila bilangannya macam contohlah 9 ke 11, adakah membolehkan kita membuka kelas tersebut bagi kita nak mengelakkan in future program tersebut dijumurkan. Okay, itu dua soalan lah daripada saya. Terima kasih Dr. Razi. Okay, terima kasih.
Okay, bagus soalan ni. Yang pertama berkenaan dengan ni permohonan bagi pensyarah-pensyarah yang akan berpencin. So sekarang saya rasa proses pendaftar pun lebih baik dan kebiasaannya kita boleh hantar formula keperluan pensyarah. Memang pejabat pendaftar minta formula keperluan pensyarah untuk pemetaan penggantian warrant bagi staf-staf yang pencin lah. So kena pastikan selalu kadang-kadang macam yang saya sebutkan tadi, pensyarah tersebut akan berpencin. Tapi bila dibuat pemetaan berkenaan bidang pensyarah yang berpencin tersebut dengan formula keperluan pensyarah, okay, didapati mungkin bidang tersebut tiada keperluan. So itu yang selalu drag masa sebab daripada segi keperluan kita hantar, kita kata tak ada keperluan, tapi kita masih lagi nak minta penggantian pensyarah. So yang itu saya rasa pada saya maknanya PTJ perlu ada wisdom lah. Sebab memang kalau boleh kita nak ganti pensyarah tersebut, tapi bayangkan apa yang akan jadi pada pensyarah tersebut jikalau overtime kita ambil pensyarah bidang yang tiada keperluan lain, dan mungkin kita nak suruh dia ajar bidang lain pun dia mungkin susah dan sebagainya. So yang tu kena lihatlah. So dalam kes ini, jikalau lebih baik warrant pensyarah tersebut, kalau bila kita lihat kami panggil FKP, formula keperluan pensyarah tu, bila kita lihat bidang tersebut tidak diperlukan, bolehlah PTJ mencadangkan untuk bidang lain yang lebih kritikal. Okey, tetapi bagaimana nak melaksanakan kalau tak cukup pensyarah ni berpencin tapi masih lagi ada student-student. So dalam kes ni boleh memohon permohonan untuk lantikan tadilah PTFT dan juga syarahan sambilan lah. So ada juga college juga yang pensyarah-pensyarah dia berpencin. Kita tengok bidang tu dah kurang lah. So apa yang kita buat, kita boleh lantik pensyarah yang berpencin tersebut sebagai PTFT. Tapi warrant tu kita tak lantik dalam bidang yang sama. So itu jawapan saya lah. Boleh hantar, sebaik-baiknya hantar sebelum tempoh pencin menggunakan tadilah lampiran formula keperluan pensyarah, tapi kena pastikan untuk mengelakkan dia pending lama. Kena pastikan bidang tersebut memang ada keperluan lah. Kalau tak, memang pending dekat pejabat pendaftar. So nombor 2 berkenaan dengan pasca siswazah. Okey, macam saya sebutkan tadilah, kalau run by the book, run by the book, kita sebutkan memang tak boleh lah bawah 15. Sebab very soon tadi macam saya sebutkan, especially bagi program-program pasca siswazah, sekarang ni masih lagi banyak yang di bawah kita panggil program perdana, di bawah status program perdana. Bila kita laksanakan secara tak optimal, secara sedikit sebanyak dia akan ganggulah KS. Tapi kita boleh mitigate macam saya sebutkan. Saya daripada Fakulti Pengurusan Perniagaan, apa yang kita buat, kami biasa buat macam mengajar pun, contohnya kelas part 1 digabungkan dengan kelas part 3 contohnya. So bagi membolehkan program tersebut berjalan lah. Tapi dia perlukan perancangan di peringkat PTJ masing-masing lah. Tapi very soon maknanya JPA juga telah hantar untuk universiti membincangkan jikalau semua program pasca siswazah dimigratekan supaya menjadi program self funding. So in principle semua program, cuma kita je tak masih lagi dalam memang will take time sebab implikasi dia besar. Macam tadilah doktor sebutkan, selalu kita nak dapat jumlah yang mencukupi itu pun sukar kan, dan kami faham. Lagi satu cara yang boleh digunakan ialah ketika menghantar permohonan, jikalau program tersebut self funding kita boleh tunjukkan bahawa jumlah yang kita sebutkan tadi, misalnya kata 11 boleh sustain cost program. Ini untuk self funding So ada setengah-setengah program yang contohnya KPK dia ada program yang dia memang dia price above kalau ikut ketetapan KPT, program pasca siswazah minima cost adalah 18,000. So kita ada program-program yang popular, especially KPK, yang dia memang letak lebih daripada 18,000, dan memang intake dia memang ramai So dalam bagi kes-kes macam ni, contohnya
kalaulah kita boleh tunjukkan dengan 11 orang tadi, disebabkan kita punya jururan tu adalah tinggi, kita mampu run dengan jumlah yang minima, lebih kurang, dan pada kami itu bolehlah dipertimbangkan untuk pelaksanaan. Tapi apa-apa pun kena tunjuklah, sebab ianya perlu berdaya saing daripada segi kos. Okey ke? Dr. Hussein, saya boleh, kalau ada soalan terakhir saya boleh ambil lah, sebab Ada soalan terakhir ke? Ada soalan yang ni daripada Puncak Perdana ataupun daripada mana-mana kampus? Ada Dr. Razi sekejap, satu. Assalamualaikum Doktor. Wassalam. Saya Irni. Saya nak bertanya, ini berkenaan dengan KS pensyarah. Okay. Kami di Puncak Perdana ada masalah kekurangan pensyarah lah. Jadinya, untuk memohon PTFT, adakah kami perlu memaksimalkan KS pensyarah sehingga 18 jam? Baru lebihan tu baru dibenarkan untuk mohon PTFT, ataupun sekiranya untuk contoh untuk DM52 kita letak pensyarah minima dia 15 jam, kemudian kami mohon PTFT. Mana yang sepatutnya? Okey. So yang sepatutnya adalah dia kena penuhkan berdasarkan grade lah. So macam tadi, kalau KS pensyarah tersebut DM52 kena tunjukkan dalam borang lampiran tersebut, lampiran tersebut yang DM52 ni dah 18. Tapi janganlah bagi 18 kepada DM54 dan BK 567 sebab mereka punya maksima tu lain lah. So apa yang kita nak lihat maksima, tapi dalam masa yang sama berdasarkan track mereka lah. So kalau pentadbir akademik, so koordinator dan sebagainya, dia bolehlah ikut ketetapan yang telah KS yang ditetapkan untuk mereka. Tapi in principle bagi PNP kita nak lihat lah. So tak naklah tadi macam contoh yang saya rasa slide ni saya tunjuk tadi. PTJ ni dihantar pada asalnya, so dia kata dia perlukan 20 orang pensyarah, tapi tak macam tadilah, macam Ilmi sebut tadi, so dia letak pensyarah dia semua 15 dan sebagainya, dia tak guna maksima. So bila kami akan kira, so maknanya kalau kita maksimalkan berapa jam yang kita akan dapat lagi, so dan kita akan kurangkan lah macam tu. Maknanya macam ni, apa yang saya faham, maknanya contohnya DM54 kita kena maksimalkan hingga 14 jam, DM52 kita maksimalkan hingga 18 jam, DM45 maksimalkan 20 jam, sekiranya masih ada lebihan 45 bagilah 18, sebab kalau 20 kita kena bayar, so mungkin lebih mahal. So kita prefer bagi PTFT daripada carangan sambilan lah. Okey, maknanya 45 18, lebihan tu kalau ada lagi itulah portion untuk PTFT, betul? Betul. Okey, baik, saya faham macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Baiklah. Lagi ke? Ataupun Jonas? Boleh? Gambar? Tak boleh. Okey, baik. Dr. Razi, ada ni ke? Macam mana? Ada nak disambung lagi ke? Macam mana? Tak ada. Saya dah terima panggilan ni untuk ke sesi lain pula. So kalau tak ada apa-apa, saya nak ucapkan terima kasih lah lagi sekali kerana menjemput saya berkongsi. Kebiasaannya saya buatlah engagement ni, saya rasa bagus pengajian jemput sebab kadang-kadang saya apa yang dibuat oleh pengurusan tertinggi college ataupun PTJ sebenarnya bukan, saya nak jelaskan kadang-kadang bukan PNC ataupun rektor ataupun dekan nak buat sebab ketetapan tu datang daripada pejabat TNCAA berdasarkan apa yang telah diputuskan. So saya rasa kalau KPIM ni memang selalunya PNC, Prof PNC dia
dia mohon banyak lah, tapi kami lah disebabkan kekangan kewangan yang saya sebutkan tadi terpaksa judiciously beri agihan PTFT itulah. So kita cubalah bantu sebaik mungkin, dan saya harap sedikit sebanyak bila ada sesi sharing session ni mungkin pemahaman tu lebih baiklah. Saya minta maaf saya tak boleh berkongsi bajet perincian sebenar bajet, tapi pada dekan-dekan PNC di Senat memang saya share lah prestasi perbelanjaan dan sebagainya, so mereka lihatlah bagaimana sama ada mereka optimum atau tak, mereka buat penambahbaikan atau tidak dan sebagainya lah, memang kita bentangkan lah. So saya rasa itu saja. Lagi sekali saya minta maaf juga sebab tak dapat menghadirkan diri secara fizikal. InsyaAllah kalau ada ruang ataupun peluang di masa akan datang, saya akan cubalah untuk berjumpa rakan-rakan semua secara bersemuka lah. Saya lebih baik pun kalau macam tu, tapi sebab ada banyak back to back session pada hari ni, so saya minta maaf lagi sekali lah sebab tak dapat ke sana. So, saya rasa itu saja, Dr. Hussein. Okey. Jadi sekali lagi bagi pihak Pusat Pengajian Sains Maklumat, kita berakan ribuan terima kasih lah ya, kepada Dr. Ahmad Razi atas kesudian untuk bersama-sama memberi pencerahan kepada kami di Pusat Pengajian. InsyaAllah semoga sesi kita pada petang ini memberi manfaat untuk semua. So, terima kasih juga buat semua kawan-kawan di kampus negeri yang turut bersama dengan kita pada petang ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.